Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan tafsir kita daripada depan. Semalam kita sebut tentang surah Al-Baqarah, tapi rasanya paling depan sekali adalah surah Fatihah. Jadi kita ulang balik, walaupun sebelum ni kita bincang dah sebenarnya surah Fatihah ni, tapi oleh kerana kita nak ambil daripada depan, maka saya kira elok kalau kita baca dulu surah Fatihah ni. Jadi sebelum daripada kita tafsir Baqarah, kita mulakan dengan Fatihah dulu insya-Allah. Maka kita pakat sama-sama baca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, memberi hidayah kepada kita untuk berada dalam majlis Al-Quran, untuk berada dan berdamping dengan Al-Quran. Walaupun kita sedar patutnya kita dengan Quran lebih lagi daripada ni. Kita senantiasa baca dia, kita senantiasa bertadabbur maknanya, kita sentiasa menjadikan dia wirid harian kita. Patutnya lebih lagi daripada ni. Tapi ala kullin, alhamdulillah, biarlah kita kata tidak banyak
kita dapat baca, tetapi kita boleh istiqamah di atasnya. Dan biarlah kita tak banyak kita baca, tapi sedikit yang kita baca tu, kita baca, kita faham dan memberi manfaat kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita ni hati yang mencintai Al-Quran. Kerana bagi Al-Quran ni, bagi tadabbur Al-Quran ada kunci dia. Untuk mentadabbur Al-Quran ada kunci dia. Kunci yang paling utama ialah hati yang mencintai Al-Quran. Hati yang mencintai Al-Quran. Antara tanda hati itu dia cinta kepada Al-Quran. Antara hati itu tanda hati itu cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, dia duduk senantiasa, dia sentiasa duduk dengan Al-Quran tanpa jemu. Yang kedua, dia rindu kepada Al-Quran. Andai kata jauh tempoh waktu dia dengan Al-Quran, jauh tempoh waktu dia dengan Al-Quran, jadi dia pun rasa rindu nak baca. Yang ketiga, dia banyak merujuk kepada Al-Quran dalam urusan kehidupan dia. Ada masalah, Al-Quran dah tempat untuk dia merujuk. Yang keempat, dia mentaati perintah Allah dalam Al-Quran dan meninggalkan larangannya. Mentaati perintah Al-Quran dan meninggalkan larangannya. Itu antara tanda hati yang mencintai Al-Quran dan menjadi asbab dan kunci untuk dia senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mentadabbur maknanya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala campakkan rasa cinta kepada Al-Quran itu di dalam hati kita. Agar Allah taala campakkan rasa cinta kepada Al-Quran itu ke dalam hati kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ini baca surah Al-Fatihah. Surah yang menjadi sepatutnya kewajipan bagi setiap orang muslim memahami, membetulkan bacaannya, memahami maksudnya dan menghayati kandungannya. Kerana dia adalah surah yang wajib dibaca dalam setiap hari. Syekh bin Baz telah menulis satu kitab kecil untuk panduan orang-orang awam. Tajuk dia Durusun Muhimmah li'ammatil ummah. Tajuk dia pelajaran penting bagi sekalian umat. Pelajaran penting bagi sekalian umat. Di dalamnya ada rukun Islam, di dalamnya ada rukun iman, di dalamnya ada permasalahan tauhid, di dalamnya ada syarah kepada kalimah la ilaha illallah, ada syarah kepada kalimah Muhammadur Rasulullah. Dalamnya ada asas-asas penting bagi setiap orang mengetahuinya. Dan bab pertama yang dia letak dalam kitab itu ialah surah Al-Fatihah. Maknanya pentingnya surah Fatihah ni, sehingga kalau kita nak belajar agama, mulakanlah dengan surah Fatihah. Sebab tu saya kata
sepatutnya menjadi kewajipan bagi setiap orang Muslim memahami isi kandungan surah Fatihah. Sebab setiap hari dia baca dan di dalamnya ada satu perjanjian, deklarasi, ikrar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman berkaitan dengan Al-Fatihah. Pertama, makna Al-Fatihah. Fataha yaftahu ni membuka. Muhammad Al-Fatih, yang membuka kota Konstantinopel. Al-Fatihah maksudnya yang membuka. Dinamakan Al-Fatihah kerana dia adalah surah yang membuka, kita buka dengannya Al-Quran. Dan juga dinamakan Fatihah kerana kita memulakan salat dengan surah itu. Juga dinamakan dia sebagai Ummul Kitab. Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Ummul Kitab, iaitu ibu kepada Al-Kitab. Yani surah yang teragung dalam Quran. Sebagai satu surah, maka dia adalah Al-Fatihah. Juga dinamakan dia sebagai As-Sab'ul Mathani. Nama dia, satu Al-Fatihah, dua Al-Quran, Ummul Quran, ketiga Ummul Kitab, keempat As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani maksudnya 7 ayat yang sering diulang-ulang. Juga dinamakan Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Fatihah itu dinamakan Al-Quranul Azim. Juga dinamakan Alhamdu, surah pujian. Juga dinamakan As-Salah. Al-Fatihah, surah ni dinamakan surah salat kerana Allah Azza wa Jalla menamakan dia. Dalam hadis qudsi Nabi bagi tahu, Allah kata, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku bahagikan salat, iaitu surah Fatihah, antaraku dan hambaku. Juga dinamakan Ar-Ruqyah kerana surah Al-Fatihah adalah surah yang menjadi ruqyah dan rawatan untuk orang-orang yang sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu beberapa nama yang ada pada surah Al-Fatihah yang menunjukkan keagungannya. Adapun ayat dia, maka ayat dia 7 ayat tanpa khilaf ulama, sebab memang dinamakan dia As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun kalimah dia disebut dalam tafsir ada 25 kalimah dalam Quran, dan hurufnya adalah sebanyak 113 huruf. Berarti kalau orang baca Fatihah saja, kalau dapat pahala per huruf, satu huruf ganda 10 kali ganda, maka Fatihah saja dah ada 1130 kebaikan. Fatihah saja. Sebab satu huruf digandakan dengan 10 kali ganda. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi jumlah huruf dia 113 kali 10 dapatlah 1130. Itu bilangan huruf dalam surah Al-Fatihah. Kemudian, apakah kelebihan yang ada pada surah Fatihah?
kelebihan yang ada pada surah Al-Fatihah. Surah Fatihah, kelebihan ia adalah surah yang teragung dalam Quran. Dia adalah surah yang teragung dalam Al-Quran, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi pernah bersabda dari Abi Sa'id Ibn al-Mu'alla, dia kata apa? Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, aku sedang solat, Nabi panggil. Aku tak sahut sebab aku sedang solat. Lepas habis solat, aku datang kepada Nabi. Nabi kata, kenapa tak datang tadi? Jawab Abu Sa'id, ya Rasulullah, aku sedang solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, bukankah Allah telah berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul apabila dia panggil kamu kepada apa yang memberikan kehidupan kepada mereka. Yakni kewajipan untuk menyahut panggilan Rasul. Lepas tu Nabi bagi tahu kepada dia, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku akan ajarkan kepada kamu surah yang teragung dalam Quran sebelum daripada kamu keluar masjid. Maka apabila dia nak keluar masjid, aku pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah kata nak bagi tahu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, benar, itulah alhamdulillahi rabbil alamin, yakni surah Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu, yang dianugerahkan kepada aku. Jadi kita tahu berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini, kelebihan Fatihah yang pertama, ia adalah surah yang teragung. Kelebihan dia yang kedua, satu hari dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga, satu hari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ketika kami bersada dalam satu perjalanan, kami jumpa dengan satu orang budak jariyah, hamba perempuan. Dan budak perempuan tu kata, ketua kampung ini sakit. Boleh tak siapa-siapa di kalangan kamu yang merawat dia? Maka bangunlah seorang lelaki daripada kami. Kemudian kami pun pergilah jumpa dia. Fa'amara lahu bi 30 syatan wasaqana labanan. Lepas tu bila dia pergi, dia bawa balik dengan 30 ekor kambing dan juga susu. Bila dia balik, kita pun terkejut lah. Macam mana dia boleh menyembuhkan? Akunta tuhsinu ruqyah au kunta tarqi? Mu ni memang pandai jampi ke? Memang atau memang dulu-dulu pun memang kerja kamu ni tukang jampi orang? Dia kata lah. Sahabat ni kata tak. Ma raqaitu illa bi ummil kitab. Aku tak baca pun waktu aku pergi tu, kecuali aku baca Fatihah. Orang itu sembuh. Dalam riwayat lain kena sengat. Jadi dia tak boleh bangun. Jadi bila baca tu, lepas baca Fatihah, bangun seperti mana dia tak kena sengat. Bangun seperti mana dia tak sakit sebelumnya. Jadi semua sahabat heran. Macam mana dia? Dia kata, aku baca Fatihah.
Lepas tu ni dapat upah ni macam mana? Dia pun kata, la tuhaddithu syai'an hatta na'tiya wa nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat apa-apa, jangan kata apa-apa, kita balik bawa semua ni, kita tanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke Madinah, cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu Fatihah tu boleh jadi jampi, ruqyah? Lalu Nabi mengiyakan dia. Kemudian hasil daripada upah tadi, Nabi kata bahagi-bahagikan dia, boleh makan, bahagi-bahagikan dia, dan berikanlah kepada aku sedikit daripadanya. Jadi berdasarkan hadis ni, kita tahu kelebihan Fatihah yang kedua, iaitu dia adalah surah yang boleh dijadikan ruqyah. Jadi kalau ada sakit, baca Fatihah. Kalau nak pergi rawat orang, baca Fatihah. Tak sekata orang kita nak rawat diri sendiri, bacalah Fatihah. Yang kedua faedah, boleh mengambil upah daripada rawatan, sama ada dengan ruqyah ataupun dengan yang lain. Boleh. Yang seterusnya, hadis yang seterusnya berkaitan dengan kelebihan Fatihah. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga An-Nasa'i dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia Ibn Abbas, waktu kami tengah duduk-duduk, bersamanya ada Jibril. Jibril mari datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bunyi satu dentuman yang kuat di atasnya. Maka Jibril pun mengangkat pandangannya ke langit. Kata Jibril, hadza babun qad futiha minas sama ma futiha qat. Bunyi tadi adalah bunyi pintu langit yang terbuka. Satu pintu di langit yang terbuka yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Fanazala minhu malakun. Maka daripada pintu yang terbuka itu turunlah satu malaikat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu pun datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah kamu dengan dua cahaya yang kamu dianugerahkan dengannya, dan anugerah ini tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelum kamu. Apa itu cahaya? Dua cahaya itu, pertama Fatihatul Kitab, pertama surah Fatihah, dan yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah. Lam taqra harfan minhuma illa utitahu. Tidaklah kamu baca satu huruf daripada keduanya melainkan kamu diberikan cahayanya. Dianugerahkan kepada Allah, atau Allah anugerahkan ia kepada kamu. Jadi Fatihah juga adalah cahaya istimewa yang menjadi anugerah khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umatnya. Mudah-mudahan dia memberikan cahaya dalam hati kita bila kita duduk senantiasa baca dia. Kemudian Fatihah ni juga adalah ikrar, deklarasi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fihima ummul Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam." Apabila ditanya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang salat dia tak baca surah Fatihah, maka salat itu khidajun ghairu tamam, salat itu tidak sempurna, kurang dan tidak sempurna. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila ditanya macam mana kita nak semayang belakang imam, lalu dia jawab, bacalah juga sendiri. Maknanya ke sebelah belakang imam pun kita baca Fatihah. Tak baca surah tak apa, tapi yang penting baca Fatihah. Lalu apa isi kandungan yang kita sebutkan tadi? Kerana di dalam Fatihah ada ikrar seorang hamba dan perjanjian antara dia dengan Tuhannya. Di mana dalam hadis yang sahih juga, fa inni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Allah kata, tuan-tuan, Allah kata, kita sebagai orang Islam ni bila tahu Allah kata, tak ada dah hak lebih besar daripada ni. Allah kata. Kalau ada orang tu dia kagum, dia takjub dengan tokoh-tokoh tertentu, dia rasa bangga dia boleh kut perkataan tokoh tersebut. Siapa kata ni? Oh, yang kata ni profesor sekian. Yang kata ni pakar motivasi sekian. Yang kata ni pemenang anugerah Nobel. Oh, yang kata ni macam-macam. Tapi kita orang Islam, hak paling utama, paling agung, paling istimewa bila Allah kata. Dan nak boleh kita tahu Allah kata ni bukan benda main-main. Bukan benda main-main. Dan siapa saja yang berani berdusta atas nama Allah, maka orang ni dia telah menempah dosa besar. Berkata tentang Allah apa yang Allah tak kata. Itu bahaya. Berdusta atas nama Nabi berat dah. Maka apatah lagi berdusta atas nama Allah. Sebab itulah kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah kerana mereka berdusta. Mereka kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka menyandarkan dia kepada Allah. Mereka kata inilah ayat-ayat Allah, bererti mereka itu telah berdusta atas nama Allah. Tapi kalau kita tahu kalimah Allah yang benar-benar betul, Allah kata macam tu, ya salam, hak ni hak paling istimewa. Pertama, kalau nak tahu apa yang Allah kata, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah yang mana Allah sendiri mengatakannya. Yang kedua, hak Nabi bagi tahu kepada kita bahawa Allah berkata, yang kita panggil sebagai hadis qudsi. Maka hadis yang kita nak baca ni hadis qudsi. Nabi kata Allah berfirman. Bila? Setiap kali orang baca Fatihah. Dan setiap kali orang tu baca Fatihah, disebut qasamtus salah, dan dia baca dalam salat. Dinamakan Fatihah ini kerana salat, kerana Fatihah dibaca dalam salat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hamba tu baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah pun jawab, hamba aku puji aku. Bila hamba tu baca ar-rahmanir rahim, Allah pun jawab, hamba tu puja aku. Bila hamba tu baca maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala kata, hamba tu agungkan aku. Bila hamba tu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala kata, inilah dia perjanjian atau ikatan antaraku dan hambaku. Allah jawab. Bila hamba tu baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, di hujung ayat ihdinas sirat di hujung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas Allah Taala kata inilah dia perjanjian antaraku dan hambaku, maka bagi hambaku apa yang dia minta, lalu Allah ajarkan para hamba dia supaya mintalah hidayah kepada jalan yang benar, bukan jalan orang yang Allah murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Maka Allah jawab, hadza li abdi, ini bahagian untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia nak, apa yang dia minta. Jadi ini juga termasuk dari kelebihan Fatihah. Jadi dia surah yang teragung, dialah ruqyah, dialah cahaya, dan dialah perjanjian antara hamba dengan Tuhan. Besar kelebihan dia ni. Sehingga wajib seorang hamba tu bila dia salat, dia baca Fatihah, sama ada salat sebagai imam ataupun sebagai makmum ataupun salat sendirian. Sama ada sebagai imam wajib baca Fatihah, atau makmum wajib baca Fatihah, atau salat sendiri wajib baca Fatihah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la salata liman lam yaqra Fatihatal kitab, atau liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Rukun kot kan. Waktu kita kata hak ni kita kena belajar. Belajar macam mana? Pertama, betulkan bacaan. Ada seorang tanya, dia pergi jalan di satu negeri, tak sebutlah negeri mana. Imam masjid itu besar, Imam dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia kata, ustaz, nak kata dia tak boleh sebut sad waktu baca ihdinas siratal mustaqim, keluar huruf sad. Nak kata dia tak boleh sebut ihdinas siratal mustaqim, sad dia cantik. Tapi waktu siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca syiratal ladzina. Kita bunyi syiratal ladzina. Dia imam, ustaz. Apa hukum saya salat belakang dia? Dia tanya. Apa hukum salat di belakang imam yang baca syiratal ladzina an'amta alaihim? Salah baca Fatihah, maka salah rukun. Saya ingat guru saya, nama dia Syekh Abdul Rahman Ash-Shibli, guru akidah, subjek akidah, mengajar akidah di Universiti Islam Madinah. Dia waktu periksa, dia akan kata kepada anak murid dia, semua pelajar, semua mahasiswa mesti jawab guna hujah, sama ada Quran ataupun hadis sahaja. Aku tak nak hujah daripada kitab lain selain daripada Quran. Aku tak nak hujah daripada Injil, daripada Taurat atau kitab karangan kamu sendiri.
Maknanya apa? Ramai orang fail subjek dia. Sebab Syekh ni punyalah strict berkaitan dengan ayat Quran. Dia kata siapa jawab ayat Quran salah satu huruf, maka itu bukan Quran yang kita kenal. Ramai orang fail lah. Memang ramai fail. Subjek dengan Syekh Abdul Rahman Asy-Syibili ni orang takut berlaku. Salah satu huruf daripada ayat yang kita guna sebagai dalil, dia kata ayat ni bukan ayat Quran. Sebab apa? Ayat Quran bukan macam ni. Dia memang strict. Dia memang realiti macam tu pun. Sehingga dia kata kepada para pelajar, kalau kamu tak ingat ayat Quran, lebih baik kamu tak tulis daripada kamu tulis secara kamu reka atau teka. Nah, kita tak ingat ayat ni lagu mana, kita faham, kita tulis. Kita berkata qala Allah Taala, Allah berfirman, kita pun tulis ayat Quran. Padahal waktu kita tulis ayat Quran tu, kita tak ingat hak Allah Taala kata. Lepas tu kita pun usahakan tulis, kita tulis dalam keadaan salah. Tapi di awal tadi kita kata apa? Allah berfirman. Bohong, Allah tak kata macam tu. Oh, strict Syekh Abdul Rahman Asy-Syibili rahimahullah, meninggal dah dia. Ramai orang fail subjek dia. Orang takut dulu. Tapi dia nak ajar kepada para pelajar, jangan kamu berani-berani berdusta atas nama Allah. Kalau kamu tak ingat ayat Quran tu, lebih baik kamu tulis separuh, lepas tu kamu diam. Jangan pandai-pandai reka ayat Quran. Oh, dahsyatnya. Jadi memang hakikatnya kalau baca Quran salah satu huruf Fatihah, jadi tak dia Fatihah? Bukan salah tu dia tak boleh sebut sad, dia boleh sebut sad. Ihdinas siratal mustaqim, tapi tang siratal ladzina an'amta alaihim. Dia tanya apa hukum salat belakang. Saya pun nak jawab sendiri tu takut tak berapa bernilai sangat. Cari-cari jumpa fatwa apa tu, jabat mufti wilayah. Memang tak boleh pun forward bagi kat dia. Kalau ada masjid lain, pergi semayang masjid lain. Kalau ada tak imam lain, suruh tak imam lain ganti dia. Dia ada 4 orang tak imam. Dia pun takut nunggu tak imam hak tua, dah lama dah tak imam. Pergi tegur seorang tak imam hak dia boleh cakap. 3 lagi. Imam tak dengar kok imam satu. Betul kita sebut imam satu lah, saya tak tahulah dia imam nombor berapa. Tapi imam tak dengar kok imam apa tu. Imam tu jawab, saya nak tegur pun tak berani juga ni tu. Pasal benda ni dah lama, kemudian dia pula orang. Maknanya apa? Ada orang dia tak sedar dia baca tu salah. Sebab tu kita kata Fatihah ni rukun solat, kena pakak betulkan bacaan. Saya cerita dah kan sebelum daripada ni, waktu saya pergi Madinah musim haji, ada jemaah daripada Cina. Dia pun tengok kita pun tak tahu apa dia minat tengok tu. Dia tahan saya tepi jalan, dia baca Fatihah depan saya, seolah-olah nak suruh kita cek surah Fatihah dia. Baca pelak Cina ni Cina tanah besar. Pegang saya baca Fatihah, kita pun dengar, okey lulus pas. Tunjuk macam ni. Dia tak boleh cakap Arab, kita pun tak boleh cakap Cina. Kita macam ni, dia pun seronok. Dia usaha supaya dia nak semok bacaan Fatihah. Jadi kena hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Surah ni pendek, ada 7 ayat, tapi dia punya kelebihan dahsyat. Dan implikasi bagi orang yang tidak sempurna baca dia dengan sengaja. Kalau dia memang masalah pertuturan, dia tak boleh sebut huruf tu lain cerita. Kalau ada ihdinas zirat pun kurang-kurang ada qiraat awak baca. Tapi syirak ni memang tak ada. Qiraat mana pun tak ada syirak. Jadi kita pakak betulkan wujub bacaan, wajib baca Fatihah di dalam salat, sama ada imam atau makmum atau salat bersendirian. Okay?
Lepas tu kalau orang hak tak berasa tak betul tu, apa tak betul, maka dia datanglah solat berjemaah di masjid. Orang kurang boleh dengar bacaan imam dia. Dan kalau dia tak sempat baca Fatihah ke, dia panggil qiraat imam tu sudah menjadi qiraat bagi makmum. Bacaan imam tu boleh menjadi bacaan bagi makmum. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mukaddimah dia rupanya Fatihah. Insya-Allah kita sambung pula lah besok hari. Masih lagi cerita inti kepada surah Fatihah dan beberapa perkara berkaitan dengan memulakan bacaan Quran. Itu isti'adzah dan juga basmalah. Dia ada sebut sini tentang kelebihan isti'adzah, berlindung dengan Allah daripada syaitan, dan juga baca bismillah sebelum daripada baca al-Fatihah. Ni wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.